wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Qala al-musannif, nabda darsana biqiraati ummul kitab al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين. ومن جملة مكفرات الكبائر الحج المبرور. واو حرف عطف من جملة الجار والمجرور بمتعلق بخبر مقدم تقديره كائن. الحج المبرور مبتدأ مؤخر أي الحج المبرور من جملة مكفرات الكبائر. واضح فيس؟ أصله الحج المبرور من جملة مكفرات الكبائر. إذن يقدم الخبر. إذن الجار والمجرور متعلق بخبر مقدم محذوف تقديره كائن. الحج المبرور كائن من جملة المكفرات الكبائر. واضح يا أسماوي؟ واضح؟ أيوة. Wa min jumlatil mukaffiratil kabair, dan daripada jumlah, daripada keseluruhan, jumlah keseluruhan ataupun jumlah ini mana bilangan, mana pada jumlah, mana pada keseluruhan mukaffiratil kabair, yang menghapuskan dosa besar. Okey, sini Imam Al-Baijuri, ingat bukan Al-Bajuri, bukan Bajuri, Baijur. Daripada tempat bernama Baijur. Ramai sebut apa? Imam Al-Bajuri, bukan Bajuri, Baijuri. Daripada tempat bernama apa? Baijur. Al-Imam Al-Baijuri. Okey. Imam Al-Laqani rahimahullah, dia sebut apa? Dia sebut tentang bagaimana wabijtinabil kaba'ir tughfar. Apa? Dengan menjauhkan dosa-dosa besar, diampunkan segala dosa-dosa kecil kita. Kita menjauhkan dosa besar, kita tak berzina, kita tak minum arak, kita tak berjudi, Allah ampunkan dosa kecil kita, biarpun kita tak minta ampun. Jelas tu? Allah sebut apa?
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم إن تجتنبوا إن شرطية إن شرطية تجتنبوا فعل شرط sekiranya kamu menjauh seperti in syartiyah syaratnya in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu jumlah ma tunhau jumlah sifatiyah makna in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir dengar majzum sebab apa jawab syarti sekiranya kamu menjauhi in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu kaffir ankum sayiatikum kami hapuskan dosa-dosa kecil kamu kami hapuskan keburukan kamu wudu menghapuskan dosa kecil puasa menghapuskan dosa kecil salat menghapuskan dosa kecil tapi sekarang Imam Al-Baijuri rahimallah dia masukkan wa min jumlati mukaffiratil kabair dan daripada keseluruhan yang menghapuskan dosa besar. Sebelum ini dosa kecil, sekarang dosa besar. Apa? Al-hajjul mabrur. Hajjil mabrur. Okey. Haji mabrur. Haji al-hajjul mabrur li hadithin bagi hadis al-hajjul mabrur hajjil mabrur laisa lahu jazaa'un إلا الجنة الحج المبرور Hajjil mabrur laisa lahul jaza dia tidak ada balasan dia melainkan apa? Ilal jannah. Apa jannah? Malaikat syurga. Li hadisin al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dia tidak ada balasan melainkan apa? Syurga. Tidak ada balasan melainkan syurga. Okey. Jadi apa makna haji mabrur ni? Al hajjul mabrur laisal jala'u illal jannah. Imam Nawawi kata hajjil mabrur ini al hajju la yukhalituhu ism. Sebab dia tak ada balasan. Makna dia hapuskan semua dosa besar kita. Al hajjul mabrur, hajjul mabrur ni apa? Kebaikan. Al hajjul mabrur laisal jazaa illa jannah. Apa hajjul mabrur ini? Al hajju haji la yukhalitu ithm, yang tidak bercampur dengan dosa. Setengah ulama kata hajjul mabrur ini al hajju salima minal ithmi war riya. Haji yang selamat daripada minal ithm, daripada dosa, war riya, sama juga dosa apa, riya pun dosa juga. Makna dia buat ikhlas betul-betul semata-mata kerana Allah. Al-hajjul mabrur ini al-hajju salima minal ithmi war riya, yang selamat daripada dosa dan riya. Makna riya ni dia buat semata-mata nak cari redha Allah. Sebab tu alamat haji mabrur ni apa? Dia balik haji apa? Nampak betul jiwa yang menuju kepada Allah. Al-hajjul mabrur laisal jazaa illa al-jannah. Sebab tu kita waktu talbiyah ya. Okey. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك
innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sebab tu waktu kita di miqat, waktu di miqat kan istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak sebelum kita mulakan talbiyah. Nawaitu al-hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nak buat haji ifrad. Saja aku haji, aku ihram dengan haji lillahi ta'ala. Ini contoh haji ifrad. Kita buat haji ifrad. Terus kita talbiyah. Sebelum talbiyah ingat dia. Sebelum talbiyah ingat. Sewaktu kita labbaik Allahumma labbaik, bukan saja-saja ya. Kita seru, aku datang menyahut panggilanmu wahai Tuhanku. Aku datang menyambut panggilanmu wahai Tuhanku. Di sana ada seruan menyeru. Kita sebut labbaik Allahumma labbaik. Aku datang menyebut seruanmu. Kita datang menyebut seruan dengan penuh keikhlasan, dengan jiwa yang benar-benar seorang hamba. Jiwa seorang hamba. Di sana menunggu jawapan. Labbaik wa sa'daik. Labbaik wa sa'daik. Selamat datang untukmu. Selamat datang untukmu. Wa sa'daik. Kebahagiaan untukmu. Kesejahteraan untukmu. Tetapi kalau mengerjakan haji dengan niat pun tak ikhlas, semua tak ikhlas, harta pun bercampur haram, dia tak peduli. Sebab tu jaga betul. Sebab kita nak bawa, nak pergi Allah. Sebab tu haji ni ibarat apa? Sebab tu wajib apa? Sekali seumur hidup. Rasulullah bukan lama selepas dia buat hajjatul wada' tu, terus dia wafat. Selesai hajjatul wada', dia pun wafat. Sebab haji ni apa? Peringatan kita sebelum kita balik kepada Allah. Sebab tu kita pakai apa? Kain putih. Kita tak bawa apa? Kain apa? Ihram atas, bawah. Itu saja. Dua helai saja. Kopiah semua tak pakai. Nabi mati tambah lagi selai. Jadi tiga helai. Di dunia ni, biarpun harta kita, tanah kita 150 ekar, 300 ekar, 500 ekar, tetapi kubur untuk kita berapa? 4 kaki lebar, okey, 6 kaki ataupun 7 kaki panjang, 5 kaki, 4 kaki dalam. Itu saja milik kita. Itu saja milik kita. Biarpun harta kita beratus ekar, tapi untuk tanam kita apa? Hanya perlukan 7 kaki panjang, itu besar-besar tu. 4 kaki lebar, 5 kaki dalam. Cukup untuk kita. Biarpun beratus-ratus ekar tanah milik kita. Yang mana kita bawa? Yang kita sedekahkan, infakkan, wakafkan sekarang. Itu kita bawa. Okey. Jadi Al-Hajjul Mabrur kita datang sana, tapi kalau harta haram, niat untuk menunjuk-nunjuk. Sebab tu orang pergi haji, letak geraran haji depan ni, sunnah siapa? Adakah Sayyidina Abu Bakar, Haji Abu Bakar As-Siddiq, Haji Umar As-Siddiq, Haji Uthman bin Affan, Haji Ali karramallahu wajhah? Adakah? Imam kita dulu juga. Adakah disebut Haji Imam Syafi'i, Haji Imam Ahmad, Haji Imam Abu Hanifah? Kita saja guna gelar haji. Tambah lagi Tuan Haji. Itu adat saja. Itu hanya adat. Adat orang Melayu. Tuan Haji. Arab pun kadang juga Al-Hajj. Kalau ni nak bagi ni elit sikit, dia tak letak haji depan, dia tak haji belakang. Dia tak haji belakang. Taufik Al-Hajj. Kalau nampak haji ni kolok-kolok sikit, dia letak belakang Al-Hajj. Zulkarnain Al-Hajj. Okey. Sebab tu itu adat. Al-Hajjul Mabrur. Tapi kalau harta tak elok, hukum hakam tak belajar, apa sambutan dia? La labbaik wa la sa'daik, hajjuka mardudun ilaik. La labbaik,
Tidak ada selamat datang untukmu. Tidak ada kebahagiaan untukmu. Hajjuka mardudun ilai. Hajimu dilemparkan kepadamu. Nanti kita bahas tajuk ni panjang dalam bab tasawuf nanti. Mana adab batin kita sewaktu kita mengerjakan haji. Sebab tu ulama sebut, cara ringkasnya sebelum kita pergi haji, kalau dapat peluang kita pergi haji, pertama apa? An yubabit taubah. Kita segera bertaubat. Persediaan haji apa? Persediaan bersihkan diri kita dengan taubat. Banyak dosa kita minta. Sebab kita nak pergi, Pak. Sebab tu haji ni gambaran kita nak balik pada Allah selepas kita mati ni. An yubabit taubat, segera kita bertaubat. Kemudian ingat, harta dia mesti halal. Pastikan harta kita harta halal, bukan harta syubhah. Kalau boleh, tak payah duit jual rokok tu buat pergi haji. Tambah-tambah rokok seluduk. Kalau boleh tak payahlah pakai apa? Duit rokok tu apa? Ambil apa setengah ulama kata makruh rokok ni. Tapi tak payahlah duit jual rokok tu pergi haji. Jadi bersih betul. Kita nak balik pada Allah. Kemudian apa? Dia kata kita ikhlas semata-mata kerana Allah, bukan ikhlas betul. Kemudian yang paling penting, faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Faman farada fihinna al-hajj fala rafasa. Dia tidak melakukan kesabulan. Mana rafasa? Benda-benda lancik, benda-benda sabun, benda-benda lucah. Fala rafasa wala fusuqa, dan kejahatan, wala jidal, tak bertengkar. Dia jangan bertengkar. Ini adab haji. Allah sebut tu, faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Fala rafasa, dia tidak melakukan kelucahan. Sebab tu tambah zaman sekarang ni zaman handphone. Jangan gambar-gambar lucah semua tu, jangan. Kadang-kadang apa? Satu lagi perangai orang haji, jangan riak. Haji mabrur ni tak boleh riak. Ini apa? Dia suka ambil gambar di mana? Depan Kaabah. Depan Kaabah dia ambil gambar di situ, nak berselfie. Sebab tu line Hajarul Aswad penuh semua. Sebab orang berhenti ambil gambar dia supaya belakang dia Kaabah. Untuk apa? Dimasuk dalam Facebook di depan kemuliaan rumah Allah. Memang mulia pun. Kau perbuatan kau yang jahat. Berada di hadapan rumah Allah yang sangat mulia. Memang rumah Allah mulia, tapi kau tu tak mulia perbuatan kau. Berapa ramai orang apa? Bersesak belakang kau. Sebab apa? Sebab situ sesak. Kau beri mudarat pada orang lain. Nah, bersepi di mana? Ngam-ngam di Hajarul lain Hajarul Aswad. Nak masuk Facebook ni. Nak masuk Facebook. Mencari rahmat Allah di bawah bayangan Baitullah. Kita tengok tu. Faham tak? Sebab apa? Situlah orang sesak tu. Apa perbuatan kita? Kita beri mudarat pada orang lain. Kita memberi mudarat pada orang lain. Sebab tu apa? Sampai setengah dia nak sanggup cium Hajarul Aswad, sanggup bayar rasuah. Nak cium Hajarul Aswad kan? RM200. Nak cium rasuah kan? RM800. Bagi, kami boleh bawa. Sebab apa? Yang bawa tu dia ada apa? Kaltim dengan apa? Ada tu. Sebab tu kalau siapa pergi haji, dapat cium Hajarul Aswad, bayar RM800, memang haji mardud tu. Memang haji, aku dapat cium Hajarul Aswad. Ada orang tolong aku bayar RM800, haji mardud tu. Ada kan nak buat ibadat dengan Rasul. Sayyidina Umar, dia tak cium batu tu. Sebab apa? Dia tak cium Hajarul Aswad. Sebab Rasulullah sebut apa? Umar, kau badan kau besar, kau cium habis orang lain. Kau tak payah cium Umar. Sayyidina Umar, dia tak cium Hajarul Aswad. Sebab apa? Sebab tu Syekh Ustaz sebut dulu. Dia kata sekarang kita cium Hajarul Aswad, hukum dia basuh sunat. Tapi kita tolak orang, hukum apa? Haram. Hukum apa? Haram. Dia kata sudah cukup, sunnah dia kita lambai saja, cukup. Kita lambai Hajarul Aswad. Itu. Jadi sebab apa? Dia bukan kita nak cari redha Allah. Kita nak cari redha
Allah. Bukan nak balik cerita no. Aku cium Hajarul Aswad. Jarang orang. Aku sekali pergi terus dapat cium. Bukan begitu. Jadi kita kata ingat ya. Sebab tu dia tidak ada riak. Tak payahlah gambar-gambar tu. Malaikat catat semua apa tu. Buat haji bergambar di Kaabah, dia gambar di wukuf, di Arafah, dia gambar. Okey, kenangan. Ayalah Allah lebih tahu lah. Okey. Jadi kita sebut ni. Okey. Kemudian minta halal orang kita zalimi sebolehmu mungkin. Itu sebelum kita buat haji. Orang yang zalimi jaga balik. Kalau tak bercakap dengan keluarga kita, jiran kita, tak bertegur siapa, tegur siapa sebelum pergi haji. Sebab itu syarat-syarat nak dapatkan haji mabrur. Kita berselisih dengan kawan kita, dengan jiran kita, dengan keluarga kita, tak bercakap, buang semua, mengalah-mengalahlah. Sebab kita nak dapat apa? Redha Allah. Untuk redha Allah kita bayar, biarpun kita terpaksa mengalah, kalah. Kita nak cari redha Allah. Jelas tu. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Dia tidak ada balasan melainkan apa? Syurga. Haji mabrur. Itu syarat-syarat untuk dapatkan haji mabrur. Syarat untuk dapatkan haji mabrur. Allah sebut lagi dengan keras syarat yang paling penting. Fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Tidak membuat kerja. Fala rafasa, kelucahan. Sebab tu kalau pergi haji saya pesan tu. Kalau orang pergi haji jolong, jangan WhatsApp benda lucah. Jangan bergurau-gurau. Sebab kita ni suka apa? Dia apa? Lucu bercampur lucah. Itu perangai kita ni. Dia suka lucu bercampur lucah. Jangan. Faham tu? Situ jangan. Haji jangan. Fala rafasa, WhatsApp ke apa jangan. Handphone pun jangan. Kemudian wala jidal. Inilah kena jaga betul. Sebab mudah kita nak bertengkar. Okey, pernah ustaz di Arafah. Di Arafah kita mazhab Syafi'i. Okey, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Rasulullah di Arafah memang apa? Dia jamak qasar. Zuhur dengan asar di Arafah, maghrib dengan isya di Muzdalifah. Jadi kita mazhab Syafi'i kita kata Rasulullah jamak qasar di Arafah sebab apa? Dia musafir daripada Madinah. Dia musafir. Tapi kalau kita telah berada di Mekah sebelum wukuf itu selama 10 hari sudah, kita dianggap bermukim. Jadi pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i ini, kita tak boleh qasar, tak boleh jamak. Kita kena buat zuhur 4, asar 4. Jadi ustaz ikut jemaah. Kita buat macam muktamad mazhab kita buat begitu lah. Muktamad kita zuhur 4, asar pun 4. Sebab kita apa? Dianggap bermukim di Mekah. Terus datang Arab. Bid'ah hada. Bid'ah hada. Hada bid'ah kita sebut. Apa kita sebut? Syekh, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuq wala jidal. Diam dia malu-malu. Syekh, faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuq wala jidal. Buatlah kau nak buat. Ini jemaah kami Syafi'i begini. Okey. Jangan bertengkar. Sebab apa? Dia apa? Dia banyak dia boleh bertengkar. Apa? Kita naik bas daripada Mina nak balik ke Haram. Sebab tu dia kalau kita berjalan kaki pun daripada Mina ke Masjidil Haram tak lama juga. Sejam saja sampai tu. 1 jam daripada Mina ke Masjidil Haram. Dulu waktu Ustaz Bujang pergi. Waktu Ustaz Jordan buat haji. Haram. 10 riyal. Okey, Masjid apa? Balik Masjid Haram 10 riyal. Naiklah Ustaz. Naik sampai tengah jalan berhenti. 10 riyal. Dalam hati kita Arab memang. Tengah jalan dia berhenti. 20 riyal. Tadi disebut apa? 10 riyal. Kita daripada Arafah, Muzdalifah ke Mina, lepas melontar nak balik apa? Buat tawaf. Tiba-tiba berhenti. Dia kata apa? 10 riyal.
Kawan ustaz, ujian sabar, bagilah dia tak. Kita anggap sedekah saja tu, bagilah, jangan bertengkar. Sebab banyak benda niat bawa kita bertengkar. Dia banyak benda nak bawa kita bertengkar. Kita tambah-tambah orang kita yang panas hati ni kan. Aku waktu tawaf, orang Arab tu singgung sikit. Aku apa lagi? Haji Mardud tu. Orang Arab tu, dia ingat aku kecil, dia begini aku pun apa lagi? Adakah bersinggung apa? Berkarate depan Kaabah. Okay, biarlah orang tolak-tolaklah. Faman farda fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Nah, tolaklah, biarlah. Okey. Jadi itu ya, kita ingat. Sebab tu Rasulullah sebut apa? Sebab dia akan menghapuskan semua dosa besar kita. Sebab tu syarat dia pun berat. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Dia tidak ada apa? Balasan melainkan syurga. Ini ada jemaah haji ni, jemaah haji. Dia pergi, tak apa solat lagi. Sebab daripada Kuala Lumpur kita pergi ke Jeddah ataupun Madinah, dia lawan apa? Lawan matahari. Jadi kita Aisyah di Kuala Lumpur boleh subuh di mana? Di Jeddah, boleh sembahit. Tapi waktu balik, nah, kita subuh, nak zuhur sudah. Relax saja jemaah haji. Nanti pak kita solat. Selesai buat haji, tinggal sudah solat. Nantilah pak, tidur dulu pak. Selesai buat haji, tinggal sudah solat fardu. Sebab tu akhir zaman ni haji seolah-olah melancung, umrah seolah melancung. Sebab apa? Memang disediakan pusat pelancongan pun. Rejim Wahabi dengan kerjasama Yahudi menyediakan di depan Kaabah tempat membeli belah elit di dunia. Depan Masjidil Haram ada apa? Tengok masuk Safwah ke? Apa tak ada? Rejim Wahabi dengan kerjasama Yahudi bekerjasama untuk menjahanamkan ibadat umat Islam. Nah, hilang perasaan tawaduk, rendah diri. Nampak tak? Ada setengah nah, satu bilik sewa sampai berapa? Nah, satu bilik $14,000 semalam. Yang bilik pada hotel Yahudi yang bernama Hotel Hilton tu menghadap ke Kaabah, 14,000 semalam. Hilton ni Allah sebut apa? Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Wahai orang beriman, sungguh orang musyrikun najis. Jangan masuk. Umat Islam kaya, Kuwait kaya, Qatar kaya, Brunei kaya, Malaysia pun sekadar nak bina hotel di Mekah mampu. Tetapi siapa yang bawa masuk Hilton? Hilton ni, adakah nama Muhammad Hilton? Ataupun Siti Khadijah Hilton? Ataupun Paris Hilton? Siapa Paris? Paris Hilton. Siapa bawa masuk harta Yahudi di Kaabah untuk menjahanamkan ibadat umat Islam? Itulah Wahabi. Itulah rejim Wahabi. Rasulullah halau Yahudi, mereka itulah mereka ni. Semua peninggalan Rasulullah mereka hancurkan. Bid'ah khurafat. Mereka bina apa? Bawa masuk harta Yahudi. Concord Hotel, Le Méridien, Hilton yang paling bawah, depan Kaabah dikeliling. Okey, nampak tu? Sebab tu akhir zaman ni kita apa? Betul-betul lah jaga betul untuk dapatkan haji mabrur. Okey. Wa min jumlatiha aidan, ya. Wa min jumlatiha aidan al-jihadu faqad warada anna al-ghazwa fil barri yukaffiruha illa tabi'ati. Nanti maksud bil, sebab dia jamak muannasa salim. Masjud bil apa?
mansub bil kasrah, dia istisna. Wa fil bahri yukaffiruha hatta at-tabi'ati. Aywa. Dan daripada jumlatiha, daripada jumlah keseluruhan juga ibadat yang menghapuskan dosa besar, zina, judi, arak, semua ni apa? Al-jihad, jihad. Faqad, maka sesungguhnya warada, telah warid dalam hadis, annal ghazwa, sesungguhnya peperangan. Ghazwa, peperangan. Makna jihad ni apa? Jihad peperangan. Al-jihadu fi sabilillah. Jihad yang banyak lelaki sekarang takut. Sunnah Nabi yang orang lelaki sekarang takut, sunnah jihad. Sepertinya perempuan takut sunnah poligami. Lebih kurang lah tu. Perempuan paling takut sunnah Rasulullah, sunnah apa? Sunnah poligami. Lelaki paling takut sunnah Rasulullah apa? Sunnah jihad. Takutnya lelaki dengan jihad ini seperti mana takutnya dengan sunnah jihad, seperti takutnya perempuan dengan sunnah poligami. Sebab apa? Sebab takutlah orang berjihad disebut teroris, militan, radikal, semua sekali dihamurkan. Bahasa Arab irhabiyun. Okey, pengganas semua letak. Sebab takut. Sebab takut. Jiwa yang kerdil. Sedangkan apa? Fa innal maut la yataqaddam 'ala asy-syuj'an kama annahu la yata'akhkharu 'anil jubana. Kematian tidak pernah pantas menghampiri orang yang berani, seperti dia tidak pernah terlewat untuk mendatangi si pengecut. Okey, faham tak? Inilah sunnah yang paling ditakut. Sebab takutlah diubah macam-macam. Jihad ekonomi lah, jihad macam-macam jihad. Jihad ini, jihad inilah maksudnya. Apa dia sebut al-jihad? Sebut jihad sebab dalam kitab fiqh sebut babul jihad. Makna dia tentang perbahasan jihad, bukan ekonomi bab muamalat. Ini jihad ekonomi, jihad apa? Macam-macam jihad. Okey. Jihad ini peperangan. Jadi dia kata apa? Faqad annal ghadwa fil barri, sesungguhnya peperangan fil barri, di daratan. Peperangan di daratan yukaffiruha, mengampunkan semua dosa besar kita. Rasul sebut apa? Asyhadatu tukaffiru kull syai'in illa ad-dain. Sesungguhnya syahid, terbunuhnya dalam peperangan di jalan Allah, dia menghapuskan semua dosa kita. Zinanya, curinya, apa zinanya, apa dosa besar lah. Okey. Apa dia berzina, dia apa, dia minum arak, illa dain, melainkan apa? Melainkan hutang. Hutang tak dimaafkan. Makna dia hutang tak dimaafkan, maka tak diampunkan. Sebab tu orang yang syahid, sebab Allah sebut apa? وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Janganlah kamu menyangka orang yang gugur di jalan Allah, terbunuh mereka untuk mencari redha Allah, mereka itu sebagai mati. Jangan kau sebut mati, tapi mereka ni hidup. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Apa bezanya orang gugur syahid dengan mati biasa? Orang gugur syahid terus terbang ke syurga. Yastabshiru bi ni'matin min Allah. Mereka bergembira dengan nikmat Allah. Sebab tu mereka terus terbang, roh mereka terus terbang ke syurga. Orang lain nikmat syurga dibawa ke kubur mereka. Sebab tu al-qabru rawdatun minal jannah aw hufratun minal niran. Kubur itu taman-taman daripada taman syurga ataupun jurang-jurang pada jurang api neraka. Orang beriman nikmat syurga dibawa ke kubur mereka yang lain. Tapi orang syahid, mereka roh mereka terus terbang ke syurga. Kecuali orang berhutang, dia terbang ke syurga tapi dia tunggu di pintu syurga. Tunggu orang hutang halal pada dia.
Maknanya dia sabarlah, tunggu di pintu syurga. Tunggu apa? Dulu aku hutang, aku lupa bayar. Bukan aku tak bayar lagi. Tunggulah, makna dia berada di pintu syurga. Sebab apa? Okey. Wal ghadwu, okey. Tadi illa tabi'at, melainkan tabi'at. Makna benda-benda yang berkaitan dengan makhluk. Tuntutan dengan makhluk. Tuntutan dengan makhluk. Makna hutang dia harta dah, sebab tu mencuri, dia potong tangan dengan Allah. Tapi harta tadi dia curi, kena dia pulangkan balik. Macam mencuri kan? Mencuri, okey. Contoh dia mencuri, dosa kan? Dia pulangkan harta balik, itu dia dengan tuan tadi. Tapi hukum Allah dia langgar, tetap kena potong tangan. Nanti kita bahas bab hudud nanti. Okey. Warada anna apa? Illa tabi'at, melainkan tabi'at apa? Hak makhluk yang atas di bahu kita. Hutang. Okey. Wa fil bahri, tapi berbeza peperangan di lautan. Wa fil bahri dan al-ghadwu fil bahri. Maksudnya sini, maksud Imam Bajuri sini, makna wa fil bahri ay wal ghadwu fil bahri, dan peperangan di lautan. Yukaffiruha, dia mengampunkannya semua dosa besar. Hatta at-tabi'at, sehingga biarpun berkaitan dengan hak makhluk, hutang pun dia ampun sekali. Sebab Rasulullah sebut asy-syahadatu fil barri yukaffiru kulli syai' illa dain. Berperang di daratan ampunkan semua dosa kecuali hutang. Wal ghadwu fil bahri yukaffiru dzalika kullahu. Peperangan di lautan dia ampunkan semua dosa kecil, dosa besar, semua sekali. Biarpun berkaitan dengan manusia. Hak manusia nanti Allah bayar untuk dia. Allah yang bayar untuk dia. Faham tak? Sebab apa? Apa beza berperang di lautan dengan di daratan? Apa bedanya? Di lautan nak lari mana? Makna kau dua saja. Imma nasr wa imma syahadah. Sama ada kau dapat kemenangan ataupun kau dapat syahid. Dua saja. Darat boleh skip lagi. Tapi laut nak lari mana? Sebab tu bezanya laut. Sebab tu kalau kita tengok bab jihad ulama dulu, betul-betul mereka hasil jihad. Inilah kata Ustaz sebut apa? Sunnah Rasulullah yang lelaki takut. Sepertinya poligami, sunnah Rasulullah perempuan takut. Kalaulah sunnah ini tak takut, tak mampu Yahudi bertapak di Palestin. Berapa jumlah Yahudi Palestin? Berapa lebih kurang? Lebih kurang 4 hingga 5 juta. Lebih kurang begitu saja. Orang Arab berapa? 400, lebih kurang 400 juta. Negara Yahudi bukan diam-diam membelasah orang Palestin di tengah-tengah negara Arab. Mesir, Jordan, Syria, Lebanon, semua. Sebab apa? 4 juta orang Yahudi berada di tengah-tengah 400 juta lebih umat Arab. Sebab apa? Sebab lelakinya takutnya sunnah jihad ini, sepertinya perempuan-perempuannya takut sunnah poligami. Sebab tu apa? Tengok ulama dulu, Abdullah Mubarak. Ulama hadis sebut waqala Allah Mubarak, waqala Abdullah Mubarak kan? Saya sebut Abdullah Mubarak. Dia pernah tulis surat kepada Al-Fudail bin Iyad sewaktu dia bergerak untuk berperang dengan Rom. Dia tulis apa? Sebab ya abidal haramain law absartana la'alimta annaka fil ibadati tal'abu. Wahai abid haramain, wahai Fudail bin Iyad, kau seorang abid. Semua orang kenal kau abid yang sedang beribadat depan Kaabah. Lau absartana, kalau kamu tengok kami ini, Imam Abdullah Barak kata, la alimta annaka fil ibadati tal'abu. Kau tahu kau hanya bermain-main di dalam ibadat. Man kana yukhaddibu khaddahu bid-dumu'i fanuhurina bidima'ina tatakhattabu. Wahai orang yang membasahkan pipinya dengan air mata, takut dosa-dosanya, menangis terus ingat ke dosanya. Kau basahkan
muka aku, pipi, air mata. Wa nahnu, kami demi Islam, leher kami sedang bermandikan darah. Okey. Dia kata apa? Walaqad atana min maqali nabiyina qaulun sahihun sadiqun la yakdzibu. Telah datang kepada kita dari perkataan Rasul kita, perkataan yang benar, yang tidak berdusta. Laisa syahidi bimayyitin la yakdzib. Apa? La yastawi ghubaru anfi mri'in wa dukhanu jahannam tal'abu. Debu-debu orang berjihad di jalan Allah ni, orang berperang di jalan Allah ni, debu dia saja. La yajtami'u dukhari fi sabila wa fi sabila dukhan jahannam tal'abu. Tidak bertemu apa? Debu-debu di jalan Allah dan asap api neraka jahannam. Rasulullah sebut apa? La yajtami'u, Rasulullah sebut la yajtami'u ghubaru fi sabilah wa dukhal jahannam. Tidak bertemu debu-debu pejuang di jalan Allah, mujahid di jalan Allah, orang berperang di jalan Allah, debunya saja tak bersentuh dengan api neraka. Hada kitabullah yantiqu bainina. Sedangkan inilah kitab Allah yang sedang berbicara di antara kita. Laisa syahidi bimayyitin la yakdzibu. Kitab Allah kau baca, orang syahid dia tak mati, apa kamu takutnya? Tapi sekarang apa? Umat kita penakut tak penakut, bukan kata takut ngaji, Covid pun huru-hara sudah solat. Sebab apa? Sebab akhir zaman ni begitu Allah sebut. Apa? Wa la yakhdhifanna Allah fi qulubin wahnu. Allah akan campakkan dalam jiwa kamu al-wahnu. Wal mal wahnu ya Rasulullah. Apakah wahni Rasulullah? Hubbud dunia, kamu cintakan dunia. Tak cinta macam mana? Rumah pun loan, kereta pun loan. Bukan halang-halang loan 30 tahun, 25 tahun. Hubbud dunia wa karahitul maut. Kamu takut kematian. Okey. Jadi dia kata, okey, faqad warada anna al-ghadwa fil barri yukaffiruha illa at-tabi'at wa fil bahri yukaffiruha hatta at-tabi'at. Jadi, okey, habis bab ni apa? Bab bagaimana? Okey, kita masuk bab baru minggu depan insya-Allah. Okey, wallahu taala a'lam. Apa hukum dia jadi juru foto misi kemanusiaan? Masa bagi bantuan sepenerima tak tutup aurat mata. Masa bagi bantuan sepenerima tak tutup aurat. Kadang-kadang ada pakcik pakai seluar pendek atau makcik tidak bertudung. Tapi gambar mesti ada sebagai bahan bukti kepada si penderma. Mesti ada gambar. Contohnya derma dia minta gambar. Dia nak gambar aja, tak cukup, bukti malaikat tulis. Sebab apa? Sebab ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin, tidak ada yang kita sebut perkataan illa ladayhi raqibun wa atid, yang memerhati dan mencatat. Satu tajuk ni. Ingat ya, kita perangai kita sekarang, kita derma selalu kita suka ambil gambar pemberi yang orang kita derma. Sebenarnya benda itu bukan adab Islam. Kita derma, kita ambil gambar orang terima derma, bukan adab Islam. Sebab tu adab dalam Islam, kalau kita sendiri bagi zakat, tidak disunatkan kita sebut ini zakatku ya untuk kau. Jangan. Ada sikit pun untuk kau. Sudah sembunyikan. Faham tak? Sebab apa? Mengapa ulama kata tak disunat kita sebut, nah ini zakatku ya? Sebab akan menjatuhkan air muka dia. Sebab al-yadul, okey, al-yadul a'la afdal min yadul sufla. Tangan yang memberi lebih baik pada tangan yang menerima. Jadi jangan seolah kita pernah tengok aku ni berjasa pada dia. Jangan. Itu bukan adab. Derma tunjuk gambar derma. Tunjuk gambar orang menderma sengih depan kita tu. Jangan, bukan adab dia. Jatuhkan maruah dia. Tak jatuh maruahnya, jatuh maruah anak-anaknya. Tak jatuh maruah keluarganya. Terpaksa ambil gambar. Okey, ini bermaksud soalan jawapannya. Ingat ya? Kalau boleh tak payah menggit, tak payah gambar sajalah. Lengkap sudah. Allah catat semua tu. Kebaikan kita kan?
La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa. Tidak tinggal kabiratan wala saghiratan, yang besar terkecil, illa ahsa, dihitung semua. Ini apa nama derma kami kepada insan yang memerlukan. Mereka perlu, kita pun perlu juga. Kita perlu rahmat Allah. Ini bantuan kami untuk mereka yang memerlukan. Apa mereka saya perlu? Kita perlu juga. Berapa banyak rahmat Allah kita perlukan. Cuma Allah jadikan rezeki mereka melalui kita. Jangan rasa kita ni, sebab tu dia kata syarat apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, la tubtilu sadaqatikum, jangankah kamu batalkan sedekah kamu, amalan kebaikan kamu, bil manni, dengan kamu menganggap kebaikanku sebagai kebaikan kamu pada dia. Manni, nah, baik kami berikan untuk mereka memerlukan. Wal ada, bagi sakit hati orang. Nah, terpaksa sebab dia perlukan, terpaksa tebal muka. Nampak gambarku apa nanti? Malu anak-anakku nanti. Biarlah, aku tak perlukan. Dia terima dengan berat hati. Terpaksa terima. Kita jatuhkan maruah dia. Jelas tu? Ingat adab dia, beri derma, jangan ambil gambar. Adab dia, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Dengan manni, kita rasa kita baik, kita orang buat kebajikan, kita apa? Kita rasa kita ni berguna pada masyarakat. Kemudian mereka pula adha, sakit hati. Rasa apa? Kecil hati, rasa apa? Malu, rasa marah, tercela. Sebab tu tak sebut. Sehingga kan dalam zakat pun kita tak disunatkan sebut ini zakatku. Mengapa? Sebab zakat ini untuk mensucikan dosa kita. Faham tak? Okey. Jadi dekat sini macam mana? Si penerima tertutup aurat. Jadi terpaksa juga ambil gambar untuk bukti. Ambillah gambar. Letaklah tudung di gambar tu. Ambil gambar, kemudian letak tudung, buat tudung untuk dia, buat seluar untuk dia, tutup aurat dia. Padamkan apa? Sebab tu tutup. Okey, nak gambar. Okey. Gelapkan gambar. Faham tak? Gelapkan gambar. Ini siap lagi. Nah, muka-muka yang ceria setelah menerima bantuan pada kami. Kurang ajar perkataan tu. Kurang ajarnya muka-muka ceria setelah mendapat bantuan daripada kami. Kurang ajar perkataan tu. Bukan adab Islam. Ingat ya. Kita pergi rumah tak? Terpaksa ambil gambar, terpaksa ya. Okey. Gelapkan, kaburkan muka. Bagian aurat lagi akan kabur. Sebab tu jangan kita jadi ibadat kita sebagai maksiat. Jangan kita jadi pahala kita bertukar menjadi dosa. Jelas ya? Ini adab dia. Okey. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menyikapi ibu yang melakukan kesyirikan kepada Allah? Bagaimana? Sebab tu kita anak-anak, ingat ya. Jadi jangan cepat ya hukum orang syirik ya. Jangan cepat. Ingat ya, nak hukum orang syirik bukan mudah. Sebab kadang-kadang biarpun orang tu dia buat kekafiran, kita tak boleh hukum terus. Sebab tu bab mengkafirkan orang, menghukum orang syirik ini babul fatwa. Bab fatwa. Sebab tu dalam fiqh dia ada apa? Kita panggil mawani'ut takfir. Perkara yang menghalangkan kita jatuhkan kafir pada seorang biarpun dia telah melakukan perkaraan kafir. Antaranya apa? Jahil. Antaranya apa? Tersilap. Banyak tu antara jahil. Sebab tu dia kata dalam kaedah mengkafirkan orang, mensyirikkan orang, sekiranya ada 100 alim berkumpul, 99 fatwa dia ni kafir, tapi seorang kata tak kafir, kita pegang yang seorang. Sebab apa? Sebab orang ni apabila dia Islam disebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita yakin kan dengar? Kita dengar dengan telinga kita, tengok dengan mata kita, dia mengucap la ilaha illallah. Berarti yakin. Tapi sekarang kita nak keluarkan daripada keyakinan tadi. 99 kata apa? Ya. Tapi seorang kata tidak. Makna masih lagi zan. Sebab al-yaqin la yadulu bil-syakki wal-zan. Yakin tak boleh hilangkan semata syak dengan zan. Okey. Jadi kita kata kalau dia buat syirik, nasihatlah dia. Mungkin dia tidak ada ilmu. Dia tidak ada ilmu. Nasihat. Tak boleh nasihat. Allah sebut wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bi ilmin fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa
wa in jahadaka ala sekiranya mereka wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa min, sekiranya mereka berdua jahadaka. Dua tu ayat Al-Rum kan dengan Luqman. Satu ala, satu li kan. Ala antusyrika litusyrika bi. Okey. Sekiranya mereka berdua memaksa engkau untuk kau syirikkan kepada kami, sedangkan bukan itu benda batil. Fala tuti'huma, janganlah kamu taat pada mereka berdua. Tapi Allah sebut apa? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, maka kamu gaulilah mereka, temanlah mereka dunia secara baik. Wattabi' sabila man anaba ilai. Wattabi', ikutlah jalan orang yang kembali kepada aku. Biarpun mereka, contoh mereka musyrik, kafir, mamak kita, tetap wajib kita goli mereka dengan baik. Sebab itu hak sebagai ibu bapa. Kalau orang Islam bapa Islam, tegurlah, mungkin dia apa? Sebab bawa yang benar dulu. Nah, nak mati sudah. Nek, tolong pak nek, jangan kacau pak kami. Nah, anak tu nak mati sudah. Nek, apa datang malaikat maut bukan nek. Okey, jadi cukup sekat tu. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli sallim Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al multabisan alaina fanadhil waj'alna al-muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.